Model Azure adalah model reka bentuk pengajaran yang boleh digunakan untuk merancang penggunaan media secara sistematik. Model ini bertujuan untuk menyediakan panduan merancang dan mengendalikan pengajaran yang menggunakan media. Model ini berfokus kepada perancangan pengajaran dalam situasi bilik darjah dan dilihat dapat membantu guru merancang pengajaran dan pembelajaran dengan baik dan berkesan. Dalam model Azure, terdapat 6 langkah yang dapat diaplikasikan dalam perancangan pengajaran. Langkah pertama ialah A. Analyze learners, iaitu analisis pelajar. Langkah kedua ialah S. State learning objectives, iaitu tentukan objektif pembelajaran. Langkah ketiga ialah S. Select methods, media and materials, iaitu pilih kaedah, media dan bahan. Langkah keempat ialah U. Utilize media and materials, iaitu gunakan media dan bahan. Langkah kelima ialah R. Require learner participation, iaitu penglibatan pelajar dalam pembelajaran. Langkah terakhir ialah E. Evaluate or review, iaitu penilaian atau semak semula bahan. Laman web yang kami pilih ialah laman web pembelajaran kepunyaan saya, LIM0, yang bertajuk Kata Adjektif Panca Indera Tahun 4 bagi mata pelajaran Bahasa Melayu. Laman web ini telah dibina menggunakan reka bentuk pengajaran berdasarkan model Azure. Model Azure bermula dengan analisis pelajar. Terdapat 3 perkara yang penting dalam menganalisis pelajar, iaitu menganalisis ciri-ciri umum, pengetahuan sedia ada, dan gaya pembelajaran. Bagi penggunaan laman web pengajaran Bahasa Melayu yang bertajuk Kata Adjektif Panca Indera Tahun 4 ini, satu penganalisis pelajar terhadap kelas 4 moral yang lengkap telah dilakukan semasa menjalani pengalaman berasaskan sekolah, iaitu PBS. Fasa kedua di SJKC Mawar yang terletak di luar bandar. Didapati bahawa jumlah murid-murid dalam kelas 4 moral ialah 32 orang pelajar yang terdiri daripada 18 orang lelaki dan 14 orang perempuan. Umur mereka adalah 10 tahun. Melalui sesi soal jawab, didapati tahap pengetahuan mereka terhadap kata adjektif panca indera adalah dalam tahap yang lemah walaupun mereka sudah tahun 4. Pengetahuan yang sedia ada bagi murid-murid kelas 4 moral terhadap kata adjektif panca indera ialah mereka pernah menggunakan kata adjektif panca indera yang mudah dalam kehidupan seharian. Disebabkan tahap pengetahuan mereka terhadap kata adjektif panca indera adalah dalam tahap yang lemah, gaya pembelajaran yang digunakan adalah lebih kepada dalam bentuk visual, iaitu sebanyak 50% yang terdiri daripada gambar-gambar bernota dan video-video penerangan. Dengan ini, murid akan lebih berminat untuk belajar dan memahami apa itu kata adjektif panca indera. Seterusnya, gaya pembelajaran yang berbentuk auditori sebanyak 30% akan digunakan dalam laman web. Auditori digunakan adalah untuk mengajar dan memastikan murid menyebut kata-kata adjektif panca indera dalam sebutan yang betul. Gaya pembelajaran yang berbentuk kinestetik sebanyak 20% juga akan digunakan dalam laman web supaya murid tidak akan berasa bosan semasa belajar menggunakan laman web. Langkah yang kedua ialah tentukan objektif. Semasa menghasilkan laman web pengajaran ini, beberapa objektif pembelajaran telah ditetapkan supaya murid dapat menguasai kata adjektif panca indera yang telah dipelajari dalam laman web ini. Dari segi objektif pembelajaran kognitif, objektif-objektif yang telah ditetapkan ialah di akhir pembelajaran, murid dapat mengenal pasti 6 dari 8 kata adjektif panca indera dari petikan yang diberi. Seterusnya, murid dapat mengisi 4 dari 6 tempat kosong dalam petikan yang diberi dengan kata adjektif panca indera yang betul. Ketiga, murid dapat mengelaskan 8 dari 10 kata adjektif panca indera mengikut deria dengan betul. Dan yang terakhir, murid dapat membezakan 8 dari 10 kata adjektif panca indera sama ada betul atau salah dengan tepat. Dan seterusnya dari segi objektif pembelajaran efektif, objektif-objektif yang telah ditetapkan ialah di akhir pembelajaran, murid dapat belajar menggunakan laman web dengan seronok dan murid berminat belajar kata adjektif panca indera.
Perkataan yang berwarna merah adalah menunjukkan kepada audiens iaitu murid. Perkataan yang berwarna biru menunjuk kepada behavior iaitu kata kerja. Perkataan yang berwarna jingga menunjukkan degree atau tahap penguasaan yang diharapkan. Dan bagi perkataan yang berwarna merah muda menunjukkan konten iaitu isi kandungan. Langkah yang ketiga dalam model ini ialah S, iaitu select method, media and materials. Maksudnya pilih kaedah, media dan bahan. Kaedah yang digunakan dalam laman web ini ialah kaedah berpusatkan murid, kaedah berpusatkan bahan, kaedah penerokaan serta kaedah didik hibur. Kaedah-kaedah ini sesuai dengan objektif yang telah ditetapkan dan berdasarkan ciri-ciri pelajar, pengalaman sedia ada dan sebagainya seperti yang telah dinyatakan pada langkah analisis. Kaedah penerokaan diaplikasikan apabila murid meneroka sendiri pembelajaran laman web kata adjektif panca indera ini dan guru hanya bertindak sebagai fasilitator, sama dengan teori konstruktivisme. Kaedah didik hibur pula dapat dilihat dalam laman web ini melalui aktiviti latihan yang menggunakan aplikasi WordWall, di mana murid perlu menyesuaikan ataupun memadankan gambar dengan kata adjektif panca indera yang betul. Oleh itu, kaedah didik hibur ini dapat meningkatkan minat murid serta pemahaman ataupun penguasaan murid terhadap topik tersebut. Hal ini adalah kerana kaedah didik hibur ini sama seperti kaedah belajar sambil bermain. Baiklah, dalam laman web yang dihasilkan ini juga, Cikgu Lim telah menggunakan kaedah berpusatkan bahan. Contohnya, guru telah memuat naikkan pelbagai bahan seperti video pengajaran ataupun video pembelajaran, iaitu pada bahagian pendahuluan terdapat video tentang makanan tradisional yang terdapat di Malaysia. Selain itu, terdapat nota grafik peta minda iaitu grafik peta buih yang menerangkan tentang 5 jenis organ deria serta aktiviti ataupun aplikasi permainan bahasa yang menggunakan aplikasi WordWall. Guru juga telah memuatkan ujian untuk menilai keberkesanan laman web yang telah dihasilkan. Kaedah berpusatkan murid ini lebih kurang sama dengan kaedah penerokaan kerana kaedah berpusatkan murid ini murid perlu mengakses sendiri laman web setelah pautan diberi kepada semua murid yang terlibat iaitu seramai 30 orang murid. Contohnya, murid mengakses sendiri semua nota, latihan, aktiviti misalnya aktiviti pengukuhan menggunakan aplikasi WordWall tersebut dan segala maklumat yang telah diberi dalam laman web. Murid-murid perlu menjalani ujian untuk menilai pemahaman mereka daripada pembelajaran laman web menggunakan kaedah berpusatkan murid. Oleh itu, laman web ini telah disusun dengan baik, dengan sangat baik dan dapat memudahkan murid untuk lebih faham tentang kata adjektif panca indera. Seterusnya, media yang dipilih dan digunakan dalam laman web ini sangat sesuai untuk dipraktikkan dan digunakan oleh murid. Hal ini adalah kerana setiap murid mempunyai personaliti yang berbeza, sama ada murid tersebut kinestetik, auditori ataupun visual. Jadi, dalam pembelajaran menggunakan laman web, kata adjektif panca indera ini ianya sangatlah sesuai kerana laman web ini telah mengambil kira tahap keupayaan murid yang lemah dalam subjek bahasa Melayu. Bahan sumber pembelajaran yang digunakan dalam laman web ini ialah media 2D dan laman web. Contohnya, laman web ini digunakan ataupun dibuat menggunakan aplikasi Google Sites. Manakala, contoh media 2D yang digunakan dalam laman web ini ialah gambar dan latihan. Seterusnya, bahan sumber pembelajaran iaitu laman web ini juga mempunyai video, di mana pada bahagian utama, pada bahagian pendahuluan laman web ini ataupun intro, terdapat video tentang makanan tradisional. Selain itu, dalam laman web ini juga terdapat peta minda iaitu peta buih, di mana guru ataupun Cikgu Lim telah menyediakan peta buih
untuk menerangkan dengan lebih jelas dan kompleks tentang 5 jenis organ deria manusia. Isi sumber ini sangat menarik penglibatan murid dan menunjukkan keberkesanan bahan sumber pembelajaran ini. Langkah keempat, guna media. Pertama sekali iaitu media 2D, iaitu gambar ataupun carta kata adjektif pancaindera yang digunakan bagi menarik perhatian murid. Kedua iaitu laman web. Laman web ditayangkan untuk membantu murid memahami secara berkumpulan dan menyendiri. Laman web tersebut telah ditayangkan ke skrin yang disediakan dan pembesar suara mini juga digunakan bagi memastikan audio dari laman web tersebut boleh didengari dengan jelas. Laptop juga digunakan untuk tayangan laman web bagi menambah pemahaman murid. Lembaran kerja yang mengandungi soalan juga digunakan bagi tujuan pengukuhan. Langkah kelima, dorong penglibatan pelajar. Melalui laman web tersebut, murid-murid telah terlibat secara aktif. Sebagai contoh, set induksi iaitu menekankan pemusatan murid kepada topik dengan menayang video makanan tradisional di Malaysia selama 2 minit 26 saat. Langkah pertama pula iaitu menekan kepada pemusatan bahan dan murid. Murid diberikan nota berkaitan dengan kata adjektif pancaindera melalui gambar dan video. Langkah kedua pula iaitu pemusatan bahan dan murid. Murid telah diberikan contoh penggunaan kata adjektif pancaindera melalui video dan gambar. Langkah ketiga, pemusatan bahan dan murid. Murid diberikan lembaran kerja kata adjektif pancaindera melalui petikan dan latihan isi tempat kosong. Penutup iaitu pemusatan bahan dan murid. Murid telah diberikan 3 latihan kata adjektif pancaindera melalui aplikasi WordWorld. Langkah yang terakhir iaitu langkah yang keenam dalam model ini ialah E, iaitu evaluate ataupun penilaian dan semakan semula. Untuk menilai keberkesanan laman web ini juga, sebenarnya bukan sahaja penilaian secara formal yang dilaksanakan, tetapi kita dapat lihat dalam laman web ini terdapat ujian ataupun aktiviti yang disediakan oleh Cikgu Lim. Kita dapat lihat melalui laman web yang bertajuk kata adjektif pancaindera ini, terdapat latihan yang disediakan sebagai aktiviti pengukuhan dan penilaian kepada murid. Murid perlu menjawab soalan latihan dan ujian yang telah disediakan di akhir pengajaran laman web tersebut, dan latihan ini dapat dilihat pada penghujung laman web. Antara variasi aktiviti latihan yang telah digunakan ataupun yang telah disediakan dalam laman web ini ialah seperti mengisi tempat kosong, aktiviti padanan menggunakan aplikasi WordWorld di mana murid perlu menyesuaikan, memadankan gambar yang sesuai dengan kata adjektif pancaindera yang betul. Penilaian ini telah dilaksanakan secara formal iaitu melalui ujian. Ujian pra dan ujian pasca telah dilaksanakan ke atas murid-murid yang terlibat iaitu seramai 30 orang murid. Ujian pra dilaksanakan sebelum murid didedahkan ataupun belajar menggunakan laman web tersebut. Manakala ujian pasca dilaksanakan selepas murid belajar menggunakan laman web ini. Berdasarkan jadual ataupun data yang telah dipaparkan, tahap penguasaan dan pemahaman murid meningkat selepas pembelajaran menggunakan laman web yang bertajuk kata adjektif pancaindera. Oleh itu, penggunaan laman web ini amatlah sesuai dan relevan untuk diajarkan ataupun digunakan sebagai bahan bantu mengajar dalam PDP. Seterusnya, cara penggunaan laman web akan dipaparkan selepas ini. Baiklah, berikut merupakan cara penggunaan laman web kata adjektif pancaindera ini. Kata adjektif pancaindera ini dibangunkan ataupun menggunakan peranti ataupun aplikasi Google Site. Pada bahagian laman utama laman web ini, terdapat gambaran yang ditunjukkan oleh Cikgu Lim
iaitu Guru Lim ni memberi gambaran tentang perjalanan pembelajaran dalam laman web ini. Contohnya daripada laman utama, seterusnya pendahuluan, nota dan sebagainya. Pada bahagian laman utama ini juga, Cikgu Lim turut menyediakan dan menyatakan objektif pembelajaran. Maksudnya apa yang akan murid dapat dan apa yang akan murid capai melalui pembelajaran laman web ini. Seterusnya, murid-murid boleh menekan butang mula yang berada pada bahagian bawah sekali di laman utama. Seterusnya, murid-murid akan dibawa ke halaman intro, iaitu pendahuluan, di mana dalam laman web ini video telah disediakan. Murid boleh menekan butang teruskan dan akan pergi ke halaman bahagian nota, di mana laman web ini turut menyediakan nota serta nota tambahan berkaitan dengan kata adjektif panca indera. Namun, selepas murid menekan butang teruskan, murid akan dibawa ke halaman nota, iaitu murid disediakan dengan grafik peta minda, iaitu grafik peta buih yang berkaitan dengan 5 jenis organ deria manusia. Butang-butang ini disediakan untuk memudahkan murid kerana sesetengah pelajar mereka tidak celik IT dan mereka tidak tahu menggunakan Blogspot. Jadi, butang-butang di bawah ini memudahkan murid untuk terus meneruskan aktiviti mereka dalam laman web ini. Antara contoh media yang digunakan dalam laman web ini ialah visual, audio dan video. Laman web ini turut mengaplikasikan media seperti visual, contohnya melalui penggunaan gambar statik dan gambar bergerak. Penggunaan visual ini turut menitik beratkan prinsip Casper, iaitu C untuk kontras, A untuk alignment, S untuk simplicity, P untuk proximity, E untuk emphasis dan R untuk repetition. Selain itu, nota yang diselitkan dalam laman web ini turut menggunakan media, iaitu video, yang terdiri daripada bahan seperti penerangan. Contohnya, penggunaan suara untuk membaca ataupun menerangkan contoh penggunaan kata adjektif dalam ayat. Audio penerangan dalam laman web ini berfungsi sebagai penyampai mesej kepada murid. Selain itu, dalam laman web ini turut menggunakan media, iaitu video. Video merupakan salah satu media bergerak yang dapat menghasilkan imej realistik dan sangat bermanfaat untuk menyampaikan mesej kepada murid. Video yang dipaparkan dalam laman web ini membantu murid untuk memahami maklumat yang lebih kompleks. Bagaimana saya hendak membuktikan kenyataan saya ini adalah melalui ujian pra dan ujian pasca yang dilaksanakan kepada murid. Seterusnya, dalam laman web ini jugalah mengandungi nota-nota tambahan. Dalam nota tersebut telah menyediakan video mengenai kata adjektif panca indera, sama ada terdapat penerangan definisi, contoh-contoh bagi kata adjektif panca indera dan juga ayat-ayat yang dibina dengan menggunakan kata adjektif panca indera. Di samping itu, dalam video ini, murid-murid juga dapat mengenal pasti tentang jenis-jenis indera. Misalnya, indera bau adalah seperti harum, busuk dan juga wangi. Indera pandang seperti cantik, comel, buruk. Indera rasa, indera sentuh dan sebagainya. Selepas bahagian nota-nota tambahan iaitu pelaksanaan aktiviti. Dalam aktiviti tersebut, teks, petikan dan juga gambar-gambar telah disediakan. Murid adalah dikehendaki membaca teks petikan tersebut dan seterusnya mencari kata adjektif panca indera berdasarkan petikan tersebut. Selain itu, pelaksanaan aktiviti ini juga mengandungi penggunaan media, iaitu audio. Jawapan bagi aktiviti ini telah disediakan dan murid-murid boleh menyemakkan jawapan melalui audio tersebut. Seterusnya ialah pelaksanaan aktiviti kedua, iaitu isi tempat kosong. Murid-murid dikehendaki isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Sekiranya murid menghadapi masalah ataupun tidak faham untuk menjawab, murid boleh tekan butang hint yang terletak di bawah. Selain itu,
Laman web tersebut juga melibatkan pelaksanaan kaedah didik hibur. Kaedah didik hibur ini boleh dikenali sebagai satu kaedah mendidik sambil menghibur. Sebagai contoh, melalui laman web tersebut, murid-murid adalah diberikan latihan melalui aplikasi WordWorld. Dalam aplikasi WordWorld tersebut, bukan sahaja dapat mengukur pemahaman murid-murid mengenai kata adjektif panca indera. Selain itu, juga boleh merangsang minat belajar murid-murid dan mereka akan rasa lebih seronok apabila belajar melalui kaedah didik hibur tersebut. Itu sahaja daripada kumpulan 1. Sekian, terima kasih.